Muhyiddin curi duit parti dan mau jadi Perdana Menteri kerana takut dipenjara. Itu antara dakwaan, tuduhan, pendedahan daripada Mahathir Mohamad ya dalam satu siri video yang sedang tular di media sosial. Mendengar dakwaan ini, Muhyiddin tampil ya untuk menjawab tuduhan Mahathir ya bahwa tuduhan daripada Mahathir itu ya semuanya tidak benar sama sekali dan sebagainya. Jadi soalnya di sini sahabat semua, siapa yang Anda lebih percaya antara kedua-dua individu ini? Adakah Mahathir yang kita tahu lidahnya bercabang? Adakah Abakau memang seorang yang nampak tidak bersalah tetapi bijak menggunakan keadaan? Tepuk dadah, tanya selera. Jadi hari ini sekali lagi saya ingin membawakan Anda sahabat semua untuk mendengar respon daripada Muhyiddin ya melalui dakwaan yang dibuat oleh Mahathir ini. Katanya saya tidak pernah curi wang parti. Muhyiddin menafikan dakwaan Mahathir Mohamad. Jadi itu antara kenyataan terkini Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang mana beliau menafikan dakwaan bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad bahwa dia mencuri wang daripada parti itu seperti yang disebut dalam klip video yang sedang tular di media sosial. Penjelasan itu dibuat Muhyiddin meskipun semalam seorang pemimpin Pemuda Bersatu Johor mendakwah rakaman video berkenaan telah disunting dan dimanipulasi pihak tertentu. Saya menafikan sekeras-kerasnya tuduhan Mahathir dalam sebuah video tular bahwa saya telah mencuri wang parti dan menyimpan di rumah saya, kata Muhyiddin. Dia lagi menambah, ini adalah tuduhan liar yang berbentuk sangkaan yang amat tidak berasas sekali. Saya tidak pernah mencuri uang parti. Semua sumbangan kepada parti dimasukkan ke dalam akaun parti yang diuruskan secara tulus oleh Bendahari Agung, kata Muhyiddin dalam kenyataan yang disiarkan di media sosial. Muhyiddin berkata Mahathir yang juga pengasas dan bekas pengurusi Bersatu juga berkemungkinan mendapat maklumat yang tidak benar daripada pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan sebagai seorang negarawan, beliau sepatutnya mendapatkan penjelasan daripada saya terlebih dahulu sebelum membuat sebarang tuduhan terhadap saya, kata Muhyiddin. Persoalan yang kita tanya di sini adalah jika dakwaan tuduhan yang dibuat oleh Mahathir itu dikatakan oleh Muhyiddin sebagai salah, tidak benar, beranikah Muhyiddin Yassin menyaman Mahathir Mohamad ini kerana Mahathir telah menfitnah beliau, satu fitnah yang amat besar sekali. Beranikah Muhyiddin menyaman fitnah terhadap Mahathir Mohamad atau hanya cuba untuk menafikannya sebegini dalam media sosial? Ya, jadi kita ternanti-nanti jika betul ia tidak berlaku dan dinafikan oleh Muhyiddin, silalah saman fitnah terhadap Mahathir Mohamad ini. Kerana kalau tidak disaman, rakyat di luar sana mungkin berfikir bahwa semua itu adalah betul. Ya, dengan cubaan menafikan itu tidak membuktikan ianya adalah fitnah ataupun tuduhan yang tidak berasas. Jadi kita menantikan apakah tindakan daripada Muhyiddin adakah hanya sekadar menafikannya ataupun menyaman Mahathir Mohamad kerana telah mengotorkan memburukkan imejnya sebagai Presiden Parti Bersatu. Dalam kenyataan Muhyiddin dia juga berkata, dalam pertemuan saya dengannya beliau tidak pernah membangkitkan perkara ini di hadapan saya. Maka adalah menjadi tanggung jawab untuk menjelaskan perkara ini supaya tidak menimbulkan fitnah ke atas diri saya. Pada 12 Disember lalu, Pemuda Bersatu Ahmad Johor pula mendakwah klip video selama 2 menit yang mengandungi tuduhan itu telah dimanipulasi oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan disebarkan melalui WhatsApp. Ketua Armada Johor alias Rasman mendakwa Mahathir sebenarnya merujuk kepada orang lain dan bukannya Muhyiddin. Tapi yang disebut dalam video itu Muhyiddin. Muhyiddin juga yang mau kepingin sangat mau jadi Perdana Menteri. Jadi kalau bukan Muhyiddin siapa? Adakah Hamzah Zainuddin? Adakah Hadi Awang? Adakah Taqiyuddin Hasan? Adakah Tuan Ibrahim? Itu persoalannya sahabat semua. Jadi dalam kenyataannya Muhyiddin berkata, walaupun berdepan tuduhan tersebut, dia masih menghormati Mahathir sebagai orang yang lebih tua. Dia menghormati. Kalau dulu ditendangnya keluar Mahathir ini, adakah itu sikap menghormati demi kuasa, demi menjadi Presiden Parti Bersatu, demi untuk menjadi Perdana Menteri, ditendangnya Mahathir. Ini kata-kata yang tidak boleh dipercaya sangat. Saya sendiri telah menyokong usaha beliau untuk mewujudkan perpaduan orang Melayu
dan hubungan kami adalah akrab. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Muhyiddin, mereka bersama-sama dengan Mahathir untuk mewujudkan kerajaan Melayu. Tapi akhirnya apabila kerajaan Perikatan Nasional yang kononnya kerajaan Melayu Islam saling tikam menikam di antara satu sama lain, dan akhirnya apa yang berlaku? Mereka juga pengkhianat seperti geng-geng bersatu, dan akhirnya Muhyiddin tumbang jatuh sebagai Perdana Menteri. Dalam rakaman itu, Mahathir kadang-kadang berkata seseorang ada masalah dan mau jadi Perdana Menteri bukan untuk berhikmat, tapi karena bimbang masuk penjara. Pasal kalau dia tak jadi Perdana Menteri, ada kemungkinan dia masuk dalam penjara. Pasal itulah dia mau curi duit. Saya tak tahu, kata Mahathir lagi dalam kenyataan dalam video terbabit. Jadi ini adalah satu dakwaan yang agak berat. Soalnya di sini, adakah Muhyiddin sekali lagi berani untuk menfitnah, menyaman fitnah Mahathir Mohamad yang telah pun membuat fitnah terhadap beliau? Itu persoalannya. Kita tunggu dan lihat apakah hanya sekadar penafian seperti ini. Kalau ada sekadar penafian, budak tahun 1 pun boleh buat penafian, sahabat-sahabat semua. Alright, hanya sekadar tambahan untuk perkongsian kita. Polis siasat penyebaran video dakwah trafik halang ambulans demi delegasi China. Adakah ini betul? Adakah ini fitnah yang cuba sekali lagi dimainkan oleh geng sitro-sitro pembangkang, oleh para walaun-walauntit, geng-geng bersatu demi untuk menjatuhkan imej kerajaan hari ini? Ya, ayo kita lihat kenyataan daripada pihak polis, sahabat semua. Jadi, polis Melaka akan memanggil beberapa individu yang menularkan video berkaitan anggota trafik didakwa menghalang ambulans dan memberikan laluan kepada konvoi delegasi pelabur dari China pada Kamis lepas dalam masa terdekat. Jadi, Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkifli Mokhtar berkata, pihaknya akan membuka kertas siasatan dan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia berkaitan penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian berhubung perkara itu. Kita telah terima dan memang mengalu-alukan maklumat daripada orang awam jika berkaitan dengan salah laku polis. Tapi kalau membabitkan perkara yang menjatuhkan fitnah kepada polis, perkara ini mungkin kita tolak. Bukan lagi mungkin, perkara ini memang kita tolak, katanya. Kita tidak akan beri muka dan akan siasat perkara ini. Kita akan pastikan orang yang sengaja membuat fitnah terhadap polis akan diambil tindakan. Selepas berkata demikian, ketika ditemui pemberita selepas majlis perasmian penutupan legasi Evo RXZ di Melaka Atek yang disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, ya. Dan terdahulu Zulkifli dalam kenyataan menegaskan bahawa anggota trafik tidak menghalang pergerakan sebuah ambulans seperti mana yang didakwa dalam video tular. Manakala bunyi siren yang kedengaran dalam rakaman itu milik polis yang sedang menjalankan kawalan lalu lintas semasa mengiringi konvoi delegasi pelabur China. Mengulas tentang 3 suspek lelaki yang ditembak mati di Durian Tunggal, Alor Gajah baru-baru ini, Zulkifli berkata siasatan pihaknya mendapati wanita yang mendakwa seorang daripada suspek yang ditembak mati itu merupakan suami adalah tidak benar. Beliau berkata wanita terbabit dan suspek hanyalah pasangan kekasih dan telah tinggal bersama-sama selama 3 tahun, manakala istri sebenarnya suspek pula berada di Johor. Jadi itu antara beberapa kenyataannya daripada pihak polis berkaitan dengan fitnah-fitnah yang sedang dijajah oleh geng-geng penfitnah di luar sana. Demi apa? Untuk memburukan reputasi pihak polis di Raja Malaysia. Jadi kita harapkan tindakan individu yang menyebarkan fitnah ini harus dikenakan tindakan yang sewajarnya. Sahabat semua, adakah anda serama dengan saya? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.